Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar semua? Saya harap semua sihat walafiat. Setelah lama bercuti, hari ini kita sambung balik pembelajaran kita pada hari ini iaitu Bahasa Melayu Tahun 3 Kami Bersahabat. Murid-murid boleh merujuk pada buku teks di jilid 1 muka surat 71. Objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah murid dapat menghasilkan kerangka dan penulisan karangan naratif secara berpadu. Maksudnya di sini, saya akan membantu kamu bagaimana untuk menghasilkan kerangka karangan dan juga menulis karangan naratif. Kami bersahabat. Sebelum kita melihat dan menulis karangan, perkara yang paling penting sekali dalam menulis karangan ialah kerangka karangan. Sebelum kamu menulis karangan, pastikan kamu ada kerangka karangan. Apa itu kerangka karangan? Kerangka karangan bertujuan untuk kita merancang isi-isi penting yang hendak dibincangkan dalam sesebuah karangan. Sebelum kamu nak buat karangan, pastikan kamu fikirkan dulu apa yang kamu nak rancang dan isi penting yang perlu ada dalam sesebuah karangan yang kamu hendak laksanakan, yang hendak kamu tulis. Yang keduanya, ia penting dalam menghasilkan karangan secara teratur. Kenapa? Jika tiada kerangka karangan, mungkin idea kamu itu bercampur. Maksudnya di sini mungkin ada peringkat pertama kamu dah nyatakan idea tersebut, tetapi dalam peringkat kedua kamu ulang lagi idea tersebut. Itu jika pengulangan itu berlaku, maka karangan itu tidak memenuhi kriteria yang dikehendaki. Yang ketiganya, mengelakkan pengulangan isi karangan. Saya telah terangkan tadi semasa dalam penting dalam hasilkan karangan secara teratur. Dan yang keempatnya, kenapa karangan itu penting? Ia membantu mengembangkan dan menyusun isi karangan agar teratur dan lebih menarik. Maksudnya, dia ada urutanlah cara penyampaian cerita yang hendak kamu sampaikan. Baik, sebelum kita menulis kerangka karangan, mari kita sama-sama membaca petikan ini. Kami bersahabat. Saiful, Yimi dan Jeva berbincang untuk menyiapkan karangan tentang menghormati sahabat. Baik, kamu lihat di dalam buku teks kamu telah dinyatakan seperti ini. Kerangka karangan. Saya telah terangkan tadi apa itu kerangka karangan. Kerangka karangan ia penting dalam menghasilkan karangan secara teratur. Kamu lihat di sini. Dia telah nyatakan pendahuluan, isi pertama, isi kedua, isi ketiga dan juga penutup. Ini adalah kerangka karangan yang pertama dia telah laksanakan. Sebelum nak menulis karangan, dia dah buat dulu. Apa dia pendahuluan? Dia dah nyatakan, dia dah cari idea utama. Apa idea utama dia? Hubungan rapat. Dan itu idea sampingannya, selain keluarga. Itu dalam pendahuluan. Dalam isi pertama pun telah dinyatakan juga. Contoh dia telah nyatakan ideanya. Contohnya adalah jaga tutur kata, elak bahasa kasar. Tetapi di perenggan di isi yang kedua dia tak nyatakan. Tetapi kamu jangan risau. Nanti saya akan bimbing kamu bagaimana nak mencari isi yang kedua dan juga isi yang ketiga. Baik. Itu yang pertama. Kamu dah lihat tentang kerangka karangan yang ni kan? Kamu dah lihat yang ini. Ini adalah kerangka karangan. Yang ni ya, kerangka karangan. Manakala karangan pula
Daripada kerangka yang kamu buat ni, kamu pindahkan menjadikan sebagai satu bentuk ayat. Okey, contohnya telah diberikan dekat sini. Sahabat ialah orang yang mempunyai hubungan yang rapat dengan kita. Okey, nampak tak? Saya gariskan. Hubungan yang rapat. Di sini telah diberikan idea. Sebab tu, sebelum kamu buat karangan, pastikan kamu dah ada kerangka ataupun idea karangan. Ideanya. Okey, contoh dalam pendahuluan dia berikan ideanya hubungan rapat. Maka dekat di sini, kita boleh menggunakan idea tadi menjadikan sebagai ayat. Contohnya di sini telah dinyatakan, sahabat ialah orang yang mempunyai hubungan yang rapat dengan kita. Okey. Selain keluarga. Apabila bersahabat, kita mestilah saling menghormati. Okey, baik. Itu perenggan pertama. Dalam perenggan pertama telah dibantu bagaimana untuk membuat sesuatu ayat dengan menggunakan idea yang telah diberikan. Okey. Manakala bagi perenggan isi kedua, jaga tutur kata, elak bahasa kasar. Bagaimana nak buat? Okey, tetapi dekat sini telah berikan sedikit. Amalan menghormati sahabat boleh dilakukan dengan apa? Nanti kita akan lihat seterusnya. Isi kedua pun, apa dia idea utama kat sini yang kita boleh nyatakan. Okey, kamu lihat dekat bawah buku teks kamu tu ada gambar 2 orang pelajar. Dekat situ ada, dalam kotak tersebut ada 2 kotak. Okey, kamu kena pilih mana yang sesuai. Mana yang sesuai untuk isi kedua, mana yang sesuai untuk isi ketiga. Okey. Seterusnya kita lihat bahagian penutup. Penutup sama juga seperti saya nyatakan tadi. Dalam penutup dia telah berikan idea. Dan apa yang perlu dibuat dalam karangan pula adalah dia pindahkan idea ni kepada dalam bentuk, dipindahkan dalam bentuk karangan seperti ini. Itu dia. Okey, baik. Kita lihat satu persatu. Okey, perenggan pertama. Ingat lagi, perenggan pertama tu mesti terdiri pada apa? Mesti apa? Siapa ingat? Okey, perenggan pertama biasanya adalah pendahuluan. Dekat sini. Perenggan pertama biasanya pendahuluan. Okey. Ingat lagi bagaimana nak tulis perenggan pertama? Jangan lupa selang satu jari ataupun 2 jari. Pastikan kamu selang satu jari ataupun 2 jari sebelum menulis ayatnya ini. Okey. Pendahuluan. Telah diberikan idenya hubungan rapat dan juga selain keluarga. Maka kamu hanya perlu pindahkan idea utama ini ke dalam bentuk ayat. Okey, ayatnya telah diberikan. Maka apa yang perlu kamu buat nanti hanyalah kamu salin sahaja ayat-ayat ini ke dalam buku penulisan. Okey, contohnya, sahabat ialah orang yang mempunyai hubungan yang rapat dengan kita selain keluarga. Apabila bersahabat, kita mestilah saling menghormati. Okey, itu perenggan pertama. Okey, nanti dalam buku teks kamu, dalam buku tulis kamu, kamu tulislah ayat ini, salin semula ayat ini dalam buku tulis kamu. Okey, baik. Itu sebagai perenggan yang pertama. Okey. Okey, kita lihat perenggan kedua. Okey, nanti jangan lupa bila nak tulis perenggan yang kedua, tolong selang satu baris. Okey, sebelum selang, dah lepas selang satu baris, jarak ya. Di sini kamu nampak di sini kan? Di sini kan? Kamu nampak di sini? Kamu kena jarak ya. Okey. Telah diberikan idea utama dekat sini, jaga tutur kata, elak bahasa kasar. Okey. Apa yang perlu kamu buat, kamu sambung je lah ayat ni. Okey, amalan menghormati sahabat boleh dilakukan dengan
kita menjaga tutur kata. Contoh saya telah berikan di sini. Amalan menghormati sahabat boleh dilakukan dengan menjaga tutur kata. Maksudnya kita kena menjagalah tutur kata dengan sahabat kita. Okey. Bagaimana pula dengan elak bahasa kasar ni? Bagaimana nak buat dengan elak bahasa kasar? Ada dapat idea? Okey, tak apalah. Okey, ini ayat saya. Elakkan menggunakan bahasa pasar ketika berbicara dengan mereka. Ini contoh ayat saya lah. Okey. Namun, kamu boleh menggunakan ayat kamu. Kamu boleh menggunakan kreativiti kamu melalui ayat-ayat yang hendak dibina nanti. Okey. Mungkin contoh kamu boleh buat, kita perlu mengelakkan penggunaan bahasa kasar ketika berbual dengan mereka. Dan apa-apa jua ayat yang kamu rasakan sesuai. Tetapi pastikan kamu menggunakan idea yang telah diberikan. Iaitu jaga tutur kata, elak bahasa pasar. Faham ya? Okey, baik. Kita lihat perenggan yang ketiga. Okey, telah diberikan. Dia tak berikan pun apa perenggan ketiga. Tetapi dekat sini, kita dah boleh nampak. Okey, kita dah boleh nampak dekat sini. Telah diberikan saling membantu dengan ikhlas ataupun mengambil berat ataupun berkongsi masalah. Agak-agak nak pilih yang mana satu? Ya. Kita lihat. Di mana? Kita akan pilih saling membantu dan juga ikhlas. Okey. Bila kita dah pilih idea utama saling membantu, bagaimana kita nak buat ayat kat sini? Seterusnya, dia telah berikan seterusnya. Mungkin kamu boleh buat seperti ayat ini. Ini ayat saya ya. Okey. Kita juga perlu saling membantu antara satu sama lain. Ini adalah ayat saya. Okey. Kamu boleh gunakan ayat saya ini sebagai panduan. Okey. Okey, kamu lihat. Saling membantu. Okey, saya telah menggunakan saling membantu ini dan dijadikan dalam bentuk ayat. Kita perlu saling membantu antara satu sama lain. Okey. Bagaimana pula dengan ayat ikhlas? Mungkin kamu boleh buat selain itu, kita perlu juga ikhlas dalam bersahabat. Contohlah. Okey. Di samping itu juga kita perlu ikhlas semasa memberikan bantuan ataupun pertolongan. Okey. Ini contoh ayat saya. Bagaimana saya menggunakan perkataan yang telah diberi, idea yang telah difikirkan tadi dan saya pindahkan ke dalam bentuk ayat. Okey. Dan ayat ni nanti kamu tulislah di sini. Nanti ayat ni kamu tulislah kat sini. Okey, ni ayat pertama. Okey. Dan yang ni nanti kamu tulislah dekat sini ya sebagai ayat yang kedua. Okey, ingat dalam bentuk perenggan yang di sini kena buat apa? Ya, pandai kena selang satu jari ataupun dua jari. Okey, kita lihat pada perenggan yang ketiga. Okey, isi perenggan yang keempat. Kita lihat perenggan yang keempat. Kalau tadi telah diberikan isi dia, okay, kali ini kita lihat. Okay, kalau yang tadi kita dah guna yang ni kan? Okay, yang ni kita dah tak gunakan dah. Sekarang kita gunakan yang ini. Okay, kita lihat di sini. Telah diberikan mengambil berat dan juga berkongsi masalah. Bagaimana kita nak buat ayat? Selain itu, kita perlu mengambil berat tentang rakan-rakan kita. Ataupun selain itu, kita juga boleh mengambil berat mengenai sahabat kita. Pastikan kamu gunakan perkataan mengambil berat. Ya. Okey, baik. Berkongsi masalah. Bagaimana pula kita nak membina ayat dengan menggunakan perkataan berkongsi masalah. Selain itu, kita juga boleh mengambil berat mengenai sahabat kita. Kita juga
boleh berkongsi masalah ataupun itu ayat yang lain. Kita juga boleh berkongsi masalah dengan sahabat dan cuba untuk membantu mereka. Ataupun mereka juga boleh berkongsi masalah dengan kita dalam kita membantu untuk menyelesaikan masalah mereka. Contoh, ini contoh ayat saya. Tetapi kamu boleh menggunakan idea kamu boleh menggunakan ayat kamu sendiri dalam membina karangan nanti. Okay. Ini adalah ayat saya je. Nanti kamu gunakan kreativiti kamu, kamu munikan daripada ayat saya ni, kamu jadikan dia sebagai satu ayat yang gramatis. Okay, baik. Kita lihat seterusnya, iaitu penutup. Penutup ni telah diberikan kat sini. Hormati sahabat dan juga orang menghormati kita. Okey. Di sini telah diberikan ayat karangan yang lengkap. Kesimpulannya, jika kita menghormati sahabat, ramai orang akan menghormati kita. Oleh itu, hargailah sahabat kita dengan sebaik-baiknya. Okey. Telah diberikan penutup. Apa yang kamu perlu buat, kamu harus salin semula penutup ini dalam buku karangan kamu, buku penulisan. Okey. Tindakan latihan yang perlu kamu buat. Yang pertama, salin semula karangan berdasarkan apa yang telah kita bincangkan dalam buku penulisan. Okey. Baik. Kamu boleh gunakan idea saya, kamu boleh salin semula idea saya dan kamu perlu munikan sedikitlah. Cantikkan sedikit ayat-ayat itu menjadi ayat yang lebih gramatik dan juga lebih sesuai. Okey, selain itu juga, kamu tidak perlu salin kerangka karangan ya. Ingat lagi yang kerangka karangan, yang tadi dalam kotak tadi kan, yang dalam kotak tadi, yang ni kat sini. Yang ni kat sini tulis kerangka karangan kan. Okey, yang kat sini karangan kan. Okey. Kamu tak perlu salin di dua ni. Kamu tak perlu salin kotak kerangka karangan. Tetapi terus salin semula karangan mengikut format karangan yang telah dipelajari. Okey, yang dekat sini kamu kena salin semula tau. Yang dekat sini kamu kena salin semula. Okey, yang dekat bahagian karangan tadi. Okey, yang kerangka ni tak perlu salin. Okey, bagaimana kamu nak ingat kembali? Okey, kamu kena rujuk kembali video ni. Lepas tu kamu kena salin semula lah berdasarkan video ini. Okey, faham? Okey. Jika apa-apa, jika ada sebarang kesulitan ataupun masalah, kamu boleh terus menghubungi saya, WhatsApp saya, Telegram saya ataupun video call pun tak ada masalah. Okey, insya-Allah saya akan bantu. Okey, itu sahaja tugasan kamu. Okey, saya ulang lagi sekali, apa yang perlu kamu buat? Okey, kamu salin semula karangan ke dalam buku penulisan. Okey, bagaimana nak salin semula? Okey, kamu rujuk video ni dan juga PDF yang saya berikan nanti. Okey, lepas tu daripada situ kamu akan nampak saya telah terangkan dan saya telah bina ayat sebagai panduan kamu untuk kamu menulis karangan yang lengkap. Okey, faham? Pastikan setiap perenggan kamu selang satu baris dan juga setiap permulaan perenggan kamu hendaklah selang satu jari. Ingat ya, pastikan kamu ingat format yang telah kita pelajari bagaimana untuk menulis karangan. Okey, itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Kita jumpa lagi pada hari esok. Selamat pagi dan terima kasih. Assalamualaikum.